Kita telah selesai daripada bacaan doa awal tahun karangan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita pembukaan yang besar untuk tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pilih kita untuk hadir ke dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini, dalam masjid yang penuh dengan keberkatan. Semoga ini pada awal tahun, semoga ini menjadikan satu tanda, yakni keberkatan buat diri kita, buat diri ahli keluarga kita, diri anak-anak kita semua dan zuriat kita, amin, dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antara perkara-perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian di penghujung tahun dan di awal tahun, seperti mana secara khusus kalau seseorang itu ada perniagaan, kebiasaannya di akhir tahun dia akan buat audit tentang apa yang telah dilakukan ataupun apa perbelanjaan yang telah dia lakukan pada tahun tersebut. Yang ini tengok apa yang keluar, apa yang masuk, dan pada awal tahun diorang akan perbaharui matlamat perniagaan diorang dan sebagainya. Jadi antara perkara-perkara yang penting untuk kita beri perhatian di penghujung tahun dan di awal tahun, dalam bermuamalah, dalam berniaga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha pemurah. Yang pertama adalah di akhir tahun ini, apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak yang telah kita lakukan, betapa sempurna telah kita lakukan segala perintah yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana matlamat kita berada di dunia ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan mendekat seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak dia sempurnakan amalan-amalan fardu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Ma taqarraba 'abdun ilayya illa maftaratuhu alaih. Yang ini tidak akan dekat seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan amalan fardu yang telah difardukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kemudian apabila telah sempurna amalan-amalan fardu, barulah dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan daripada amalan-amalan sunat. Jadi kalau kita tengok daripada amalan kita, solat fardu kita, bagaimana keadaannya? Adakah sepanjang tahun ini solat fardu kita 5 waktu itu dapat dilakukan dengan keadaan yang sempurna? Di awal waktu, mungkin sekarang ni nak solat berjemaah di masjid agak sukar, ada tempat boleh, ada tempat tak boleh, ada keadaan, ada waktu kita boleh pergi, ada waktu yang kita tak boleh pergi. Akan tetapi kita masih ada lagi peluang, ada pilihan untuk solat dengan berjemaah. Yang ini sama ada dengan ahli keluarga ataupun sama ada dengan mereka-mereka yang rapat dengan kita, yang berada di sekeliling kita, yang kita boleh tidak untuk tinggalkan solat fardu dengan berjemaah. Kemudian kita tengok daripada perkara selepas solat, iaitu puasa. Alhamdulillah, bulan puasa ini mungkin yang tahun ini kita dapat sepanjang bulan Ramadan lakukan solat tarawih di masjid dan sebagainya. Alhamdulillah, selepas puasa, antara perkara yang penting adalah zakat. Bagi mereka-mereka yang telah sampai nisab, bagaimana dia dapat keluarkan zakat itu dengan sempurna, dan kalau boleh diberikan kepada orang yang kalau kita dapat berikan sendiri directly, kita bagi. Kalau tak, insya-Allah kita bagi ke pejabat agama dan mereka yang akan settlekan. Al-muhim, kalau telah sampai nisab zakat, kita cuba berikan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan berlapang dada. Dengan berlapang dada dalam memberi zakat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan ganjaran, lipat gandakan ganjaran tersebut buat kita. Naam. Dan kemudian daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara-perkara yang dilarang ataupun perkara-perkara yang diperintahkan. Tadi kita sebutkan tentang amalan-amalan zahir. Ada juga perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan hati.
yakni adakah kita telah sempurna ikhlas kita dalam melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lakukan, kita dah sempurna daripada kefarduannya, daripada rukun-rukunnya, akan tetapi adakah kita salat itu dengan hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu perintah Allah Subhanahu wa taala juga, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk berzikir kepada aku. Adakah kita hadir di dalam salat itu dengan keadaan hati yang hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, ataupun hanya pergerakan tubuh badan tanpa ada kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, amalan-amalan hati yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya ikhlas, antaranya sifat tawaduk, antaranya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, antaranya berbaik sangka kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, antaranya kita redha dengan apa yang berlaku pada diri kita dan apa-apa yang berlaku di sekeliling kita. Ya, ini setiap perkara yang berlaku ini adalah melalui daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di awal tahun baru ini mengingatkan kita kepada hijrahnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana satu ulama bagi tahu menyebutkan bahawa ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sepanjang kehidupan beliau di alam dunia ini, berapa banyak doa yang telah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak tangisan yang telah Nabi tangisi di malamnya, bangun di waktu malam dan menangis untuk umat baginda sallallahu alaihi wa ala wasallam, inginkan kebaikan, minta dijauhkan daripada segala keburukan dan sebagainya. Dan maka ulama tersebut mengatakan bahawa adakah kita menyangka bahawa plan ataupun perkara-perkara yang dirancang oleh orang-orang kafir, perkara-perkara yang dirancang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini akan mengalahkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti perkara yang yang dipinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih kuat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala aturkan perkara-perkara tersebut sesuai dengan waktu-waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal hanya kita saja meletakkan keadaan kita ni di mana. Adakah kita meletakkan diri kita ini di tempat yang mana mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita melakukan amalan-amalan menggunakan tubuh badan kita dan juga dengan hati kita ini atas perkara-perkara yang diinginkan dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Naam, begitu juga kita cek sama ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak yang telah kita tinggalkan, yakni daripada perkara-perkara yang dilarang melalui mata kita, mata dan telinga, yang mana sekarang ni musim PKP lagi banyak kita terdedah kepada perkara-perkara melalui handphone. Ya, ini banyak perkara yang disebarkan dekat telefon, yang mana kita sibukkan mata dan telinga kita ini untuk melihat. Kita boleh pilih sama ada kita nak dengar yang baik ataupun kita nak, ya Allah, apa sahaja yang disiarkan, apa sahaja yang diisi dekat handphone kita layankan. Dan kemudian tak cukup baca apa yang disebarkan, tapi kita pula komen sana, komen sini. Lepas tu kita sebar pula dekat WhatsApp dan sebagainya, yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma yasma'. Cukup seorang itu menjadi seorang yang disebutkan sebagai pendusta apabila dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Yang ini setiap apa yang dia dapat semuanya dia share. Setiap apa yang dia rasa tak okey, semua dia nak komen. Wah kata. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kesempurnaan keislaman seseorang, ya, ini nak tengok sama ada kita punya Islam, kita punya agama, kita punya iman, kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurna ataupun tidak. Ya, ini kita melakukan perkara-perkara yang terkait, yang ada kena mengena dengan kita. Yang tak ada kena mengena, khalas, kita tak perlu nak komen. Yang tak ada kena mengena dengan kita, yang mana kalau kita komen pun tak akan mendatangkan apa-apa manfaat, tak akan mendatangkan apa-apa perubahan, khalas, yatruk, yakni dia akan tinggalkan perkara-perkara tersebut. Dan terutamanya di penghujung zaman, yang mana kita berada di penghujung zaman ini, yakni banyak perkara-perkara, banyak fitnah-fitnah yang tersebar. Yakni Nabi SAW mengingatkan kita agar supaya kita menyibukkan diri kita ni dengan diri kita sendiri, yakni tak menyibukkan diri dengan orang lain ataupun apa yang berlaku di luar, akan tetapi sibuk untuk memperbaiki diri sendiri, sibuk memperbaiki hati kita ni. Hati kita ni penuh dengan penyakit, yang mana sekarang ni kalau ada penyakit-penyakit zahir ni banyak kita risau, kena ambil ubat, kena pergi jumpa doktor dan sebagainya. Akan tetapi penyakit yang ada di dalam hati ni, penyakit hasad, penyakit
buruk sangka dengan orang lain, hasad dengki, tak puas hati dengan orang sana dan sebagainya. Sana sini kita dapat rasakan. Ini kadang-kadang tak boleh satu hari itu berlalu tanpa kita sebutkan tentang orang lain. Ada je tak puas hati dengan orang ni, tak puas hati dengan orang tu, ataupun wahakadat. Jadi kita fokuskan pembetulan, pembaikan, perbaiki diri kita ini agar supaya hati kita ini mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi di penghujung tahun kita tengok sama ada kita telah sempurnakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sempurna dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah dalam larangan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan alamah taqwa. Yakni takwa itu merupakan menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berada di tahun baru, bagaimana kita nak letakkan, perbaiki ataupun perbetulkan matlamat hidup kita. Apa matlamat hidup kita di atas muka bumi ini? Yakni terkadang bila umur 20 kita ada aim kita, umur 30 ada aim, umur 40 ada aim lain, umur 50 ada aim lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala dah sebutkan lebih kurang ataupun secara general kehendak manusia ini, apa yang dia nak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Innamal hayatud dunya la'ibun. Umur 20 ni suka bermain, 10 tahun, 20 tahun waktu suka bermain, suka lalai. Ini suka perkara-perkara yang melalaikan. La'ibun wa lahwun, sampai umur kurang lebih 30. Wa zinatun, kemudian bila dah besar sikit suka pula perhiasan. Nak ada gadget tu, nak ada gadget ni, nak ada kereta yang cantik dan sebagainya. Zinatun wa tafakhurun bainakum. Lepas tu bila dah sampai umur 40, mula pula nak tengok status. Yang ni bukan status lah, maksudnya pekerjaan dia macam mana, dia punya duit banyak mana, dia punya rumah macam mana, dia punya kereta macam mana, wahakadha. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Lepas tu bila dah naik lagi 40 50, lepas tu start pula tengok, oh anak dah besar mana, belajar dekat mana, lepas tu kerja dekat mana, lepas tu kahwin dengan siapa. Semua berbangga dengan anak sendiri. Mula dia cerita, oh anak aku macam ni, belajar dekat sini, lepas tu kahwin dengan orang rumah dia pun masya-Allah, pekerjaan macam ni, daripada keluarga yang macam ni. Ni merupakan atau bukan penyakit, akan tetapi general manusia ini, itu dia punya perkara yang dia suka. Perkara yang dia suka, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Akan tetapi ini bukan perkara yang dikehendaki oleh manusia. Maksud hidup manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita dengar cerita orang-orang saleh, mereka ini tidak tanya sedikit pun kepada anak-anak mereka tentang perkara-perkara dunia. Kadang-kadang kita tanya anak kita macam mana sekolah, macam mana kerja, macam mana ada dapat naik gaji ataupun ada dapat naik pangkat. Akan tetapi orang-orang saleh ini, keadaan mereka ini mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendidik anak mereka, yang pertama, yang penting adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah untuk mencintai Al-Quranul Karim. Iaitu bagaimana dapat membaca daripada Al-Quran, bagaimana dapat memahami daripada isi kandungan Al-Quran, bagaimana dapat beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, bagaimana dapat berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, wahakadha. Maka kehidupan kita, aim kita di atas muka bumi ini jangan hanya terbatas kepada perkara-perkara dunia. Jangan hanya terbatas kepada perkara-perkara dunia. Apa perkara yang lebih tinggi yang patutnya kita aimkan? Apa perkara yang lebih tinggi yang patutnya kita aimkan? Kalau kita tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka, salah seorang daripada mereka yang bernama Rabi'ah. Rabi'ah ni dia sangat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa ingin berada bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Maka satu hari selepas berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada Rabi'ah ni, ya Rabi'ah, sal, yakni minta kepada aku apa yang kau nak. Maka Rabi'ah kata dalam hati dia, ini pertanyaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kalau aku jawab terus tanpa berfikir, yakni mungkin aku minta perkara yang salah ataupun tak betul ataupun tak sesuai dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, bagi aku satu malam untuk berfikir. Ya Rasulullah, bagi aku satu malam untuk berfikir. Yang ini esok baru dibagi jawapan atas permintaan tersebut. Maka apabila esok datang esok hari, maka Rasulullah tanya lagi, ya Rabi'ah, sal, yang ini apa yang kamu nak? Maka Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersama kamu di dalam syurga. Kemudian Rasulullah tanya, itu saja yang kamu nak? Rabi'ah kata, na'am ya Rasulullah. Siapa yang mengajarkan kamu permintaan ini? Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, tak ada siapa. Cuma aku berfikir, kalau aku minta daripada perkara-perkara dunia, perkara dunia ini akan habis dahulu ataupun aku akan habis dahulu. Sama aku, dunia itu akan habis dulu ataupun aku meninggal dulu, sedangkan dunia itu tak habis lagi. Akan tetapi kalau aku minta murafaqatak fil jannah, yakni aku akan berada bersama kamu selama-lamanya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, a'inni ala dhalik bi kathratis sujud. Bantulah aku untuk mencapai daripada matlamat kamu itu, kehendak kamu itu, dengan memperbanyakkan as-salah ataupun as-sujud. Maka di sini diajarkan kepada kita oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar keinginan kita itu jangan hanya terhad kepada perkara-perkara dunia. Ya, ini perkara dunia ni kita usahakan, akan tetapi keinginan yang lebih tinggi adalah perkara-perkara akhirat, perkara-perkara yang lebih kekal, perkara-perkara yang lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak muda yang dipilih, yang diberikan pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Harithah, Sayyidina Harithah. Beliau pada ketika pada waktu itu beliau berumur 17 tahun, dan banyak daripada kita sini rasanya dah melepasi umur 17 tahun. Satu hari dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u liya asy-syahadah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada aku, berdoalah untuk aku agar supaya aku dapat syahadah, dapat mati syahid. Umur dia berapa? 17 tahun. Subhanallah, masa kita umur 17 tahun, agak-agak apa keinginan kita? Yang ini hatta daripada perkara dunia pun mungkin kita punya aim rendah. Yang ini mungkin kalau umur 17 tu lebih banyak permintaan tu permainan. Yang ini permainan dunia. Hatta nak kerja bersungguh-sungguh pun tak, nak berusaha untuk dunia pun tak, lebih kepada permainan. Akan tetapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang telah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, kehendak dia apa? Nak meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala, nak mati syahid. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma rzuq Harithatal jannah. Ya Allah, berikanlah Harithah al-jannah, asy-syahadah, mati syahid. Tahun seterusnya berlaku peperangan Uhud, peperangan kedua terbesar. Yang peperangan pertama Badar, peperangan kedua Uhud. Maka Sayyidina Harithah telah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut, dan beliau telah terbunuh, mati syahid di dalam peperangan tersebut. Sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada peperangan tersebut, maka Ummi Harithah telah tunggu dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina ibni Harith? Ya Rasulullah, mana anak aku? Maka Rasulullah menjawab, ihtasibihi indallah, yakni engkau harapkanlah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, mata syahidan, beliau telah meninggal dunia sebagai syahid. Kemudian ibu dia bertanya lagi, ya Rasulullah, aina ibni Harithah? Ya Rasulullah, di manakah anak aku Harithah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab juga perkara yang sama, ihtasibihi indallah mata syahidan, engkau harapkanlah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kerana beliau telah meninggal syahid. Ditanya lagi buat kali yang ketiga, ya Rasulullah, aina ibnil Harithah? Aku ingin mengetahui di manakah tempatnya di dalam syurga. Kalau dia berada di dalam syurga, maka aku akan bersabar, aku akan beristirja, iaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ghairu dhalik la uriyannaka ma asna. Kalau dia tidak berada di dalam syurga, maka akan tunjukkan kepada kamu ya Rasulullah apa yang akan aku lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummi Harithah tersebut, waihaki ya Ummi Harithah ajuninti, ya ini seakan-akan ya ini kamu ni gila ke apa Ummi Harithah? Rasulullah mengatakan, ya ini sesungguhnya beliau berada di dalam syurga dan dia telah mendapatkan syurga yang
tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyahid hina yakni as-sahabah, yakni keinginan mereka itu adalah keinginan samawi, yakni perkara-perkara yang terkait dengan akhirah, yang perkara-perkara yang terkait dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang Allah meletakkan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurga. Dan kadang-kadang kita tanya, kita ni disibukkan, aim kita, matlamat kita di dunia ni apa? Adakah nak sibuk nak tukar kereta setiap tahun? Adakah nak sibuk nak rumah yang lebih besar? Adakah nak tengok duit dalam bank kita lebih banyak setiap tahun dan sebagainya? Apa aim kita? Yang perkara yang lebih penting untuk kita usahakan adalah bagaimana keadaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat kita itu kita dapat hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dapat salat dengan berjemaah. Bagaimana kita dapat bangun malam setiap malam. Yang mana bangun malam itu merupakan jemputan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Yakni kita salat fardu, muadzin azan untuk jemput kita. Akan tetapi salat malam ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memanggil. Terutamanya di penghujung malam, Allah Subhanahu wa taala akan ada panggilan, di manakah orang-orang yang menginginkan pemberian, yang mana aku akan berikan pemberian tersebut. Di manakah orang-orang yang ingin bertaubat, yang mana taubatnya akan aku terima. Di manakah orang-orang yang ingin beristighfar, yang mana istighfar mereka diterima. Yakni Allah sendiri nak. Yakni syuf, kalau orang panggil kita, nak kita tahu orang ni pemurah, bila dia datang, bila dia panggil kita tu, insya-Allah dia akan berikan something pada kita. Confirm bila setiap kali dia panggil, dia akan call kita ataupun kita akan datang. Ni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang mana di waktu malam tu pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tu luar biasa. Yang mana dengan kita bangun malam, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekayaan hati. Allah Subhanahu wa taala akan berikan perkara-perkara kenikmatan-kenikmatan yang mana orang-orang salih kata, kalau ahli dunia itu merasakan apa yang kami rasakan. Yang ini katalah orang dunia dia enjoy kan, mungkin dia suka barang-barang yang best ataupun dia suka enjoy, Allahu alam apa yang dia enjoy, merasa seronok dengan perkara tersebut. Yang ini orang malam, apabila dia bangun malam, perasaan nikmat yang dia orang rasai itu lebih berlipat kali ganda nikmat daripada orang-orang dunia merasai kenikmatan dengan dunia mereka. Wahakadha. Maka ini yang perlu untuk kita usahakan. Bagaimana kita dapat istiqamah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas kita melakukan perkara tersebut, kita mempunyai tanggungan, kita ada anak, kita ada isteri. Bagaimana juga kita nak tanamkan perkara-perkara nilai-nilai yang murni ini, ataupun pastikan bahawa mereka juga mendapat bahagian daripada perkara-perkara tersebut. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lelaki dan yang perempuan. Antara yang disebutkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, wadzakirinallaha katsiran, ini adalah seorang suami yang mana apabila dia bangun malam dia mengejutkan isterinya, dan seorang isteri apabila dia bangun malam dia mengejutkan suaminya, dan dengan mengejutkan pasangan masing-masing, iaitu mereka akan digelar ataupun digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana kita nak perbaiki hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala, mencari ini matlamat hidup kita itu diubah daripada perkara-perkara dunia, kemudian diubahkan kepada perkara-perkara akhirat. Dan ini juga salah satu daripada makna hijrah. Salah satu daripada makna hijrah. Nabi SAW bersabda, al-muhajir man hajaras su. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba tahun baru ini, bagaimana kita nak perbaiki daripada keadaan kita, yakni keadaan diri kita, keadaan ahli keluarga kita. Kita pastikan bahawa anak-anak kita, yakni keadaan mereka juga lebih baik. Bagaimana kita nak didik mereka dibesarkan ataupun menjalankan kehidupan itu dengan lebih sempurna, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di zaman yakni subhanallah, terutamanya di waktu PKP ni, kadang-kadang kita dah tak tahu nak buat apa dah untuk nak mendapatkan macam nak refresh diri. Mungkin kalau sebelum PKP ataupun waktu bukan PKP, mungkin kita boleh keluar, kita boleh duduk dengan orang-orang saleh, kita boleh dapat hadir majlis ilmu, kita boleh hadir majlis zikir, dengan mungkin memandang dengan wajah orang-orang saleh ni dapat hilangkan sikit stres ataupun hilangkan burden yang yang kita hadapi. Akan tetapi dengan
musim PKP ni kita tak dapat hadir majlis ilmu, kita tak dapat yang ini secara fizikal, kita tak dapat duduk dengan orang-orang salih. Maka kadang-kadang kita nak buat amalan salih itu di rumah pun kita tak ada kekuatan. Yang ini macam dah drain out, kita dah hilang dah energi untuk nak buat kebaikan. Yang mana disebutkan salah seorang alim ni, dia kata apa? Kalau aku hilang semangat untuk beribadah, aku akan duduk dengan Muhammad bin Wasi'. Kalau aku hilang semangat, aku akan duduk bersama Muhammad bin Wasi'. Dengan hanya aku melihat wajah Muhammad bin Wasi' ini, aku macam recharge. Datang semangat aku untuk beribadah selama seminggu ataupun sebulan, kurang lebih macam tu. Jadi kita sekarang ni diuji, yakni kita tak boleh nak hadir masjid, kita tak susah untuk nak hadir majlis ilmu, kita susah nak duduk bersama guru-guru kita, orang-orang salih, orang-orang alim. Akan tetapi tak nak kita sedikit demi sedikit kita paksa diri kita, mungkin duduk bersama majlis online dan sebagainya. Kalau tak boleh setiap hari, kita cuba seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali pun, bila kita ada masa, jangan sampai kita punya waktu itu disia-siakan dengan handphone. Yang mana handphone sekarang ni, subhanallah, dia punya fitnah, antara fitnah yang besar yang untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, untuk anak-anak kita, handphone ni merupakan fitnah. Allahu alam, kadang-kadang anak-anak bila dia PDPR dan sebagainya, Allahu alam apa yang dia buat, sama ada dia tengok cikgu ataupun dia tengok benda lain. Kalau kita tak pantau, dan kadang-kadang kita pun sendiri tak ada masa untuk nak pantau. Kita sendiri tak ada masa untuk nak pantau. Jadi yang antara perkara yang boleh kita lakukan juga dekat rumah, kalau boleh kita kumpulkan ahli keluarga kita. Kalau tak boleh setiap hari, mungkin seminggu sekali, at least kita bacakan ratib di rumah, duduk dengan keluarga. Kalau kita tak boleh nak duduk dengan ratib ataupun majlis ilmu, kita onkan guru-guru mana yang kita kenal, ataupun ustaz-ustaz atau habib-habib mana yang kita kenal, dia baca maulid, kita duduk berkumpul dengan ahli keluarga kita. Mungkin dengan keberkatan tersebut kita akan dapat kekuatan untuk nak berusaha untuk bermujahadah sehinggalah habis PKP, ataupun sehinggalah kita diangkatkan daripada segala ujian yang ada di atas muka bumi ini. Naam. Jadi dua perkara yang penting, iaitu kita muhasabah diri kita, apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun lepas, perkara-perkara yang boleh diperbaiki, kita perbaiki. Apa perkara yang boleh kita tambah, kita tambah. Apa perkara daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh kita kurangkan, kita kurangkan. Kemudian kita kita perbaiki, kita mohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya tahun baru ini kita akan memperbaiki daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaiki kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perbaiki hubungan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Kita tengok berapa banyak sunnah yang telah kita dapat amalkan. Kadang-kadang sunnah-sunnah kecil ni yang lebih penting. Keluar masuk rumah, kadang-kadang disebutkan dalam riwayat bahawa barang siapa yang masuk rumah dengan membaca ayatul kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan perlindungan dan asbab mawaddah, kasih sayang di antara ahli keluarga. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah dengan baca qul huwallah 3 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkati rezeki ataupun murahkan rezeki, bukan hanya untuk rumah tersebut, bahkan untuk jiran-jiran. Ini merupakan perkara-perkara yang kita buat hari-hari, tapi itu pun kadang-kadang kita tak mampu buat. Ataupun dekat rumah, adab makan, bagaimana sewaktu kita makan, kita ajak anak-anak makan, dan kita ajarkan sedikit sebanyak tentang adab-adab makan dalam bila kita keluar dan sebagainya, kita baca doa. Yang ini adab-adab yang simple, yang mudah, kan, tetapi kadang-kadang kita tak buat. Bangun tidur kembali, kadang kita buat, lepas tu kadang kita lupa. Nak istiqamah atas satu amalan tu sangat berat. Jadi macam mana kita nak didik diri kita ini untuk istiqamah atas melakukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita diberikan kekuatan untuk bersabar atas ujian yang sedang melanda, dan kita minta kelembutan dalam segala qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita daripada segala musibah. Dan berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Kadang-kadang kalau kita dengar berita-berita yang berlaku kepada orang lain, kita dapat reflect kepada diri kita betapa banyak nikmat. Ini subhanallah,
Hari ini kita dengar ada orang yang isterinya meninggal dunia. Subhanallah, kalau kita letakkan kita dalam keadaan orang tersebut, kita tak boleh nak bayangkan betapa susahnya perkara tersebut. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kesihatan. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kesihatan kepada pasangan kita, berikan kesihatan kepada anak-anak kita, yang mana ini merupakan rezeki yang tidak mampu untuk kita bayar dengan wang ringgit. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kesihatan iman, kesihatan Islam, kita dapat beribadah dengan aman dan sebagainya. Ini merupakan nikmat-nikmat yang luar biasa. Mungkin di tempat-tempat lain tak lebih susah keadaan mereka, lebih ini daripada keamanan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita baca perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita ni, kita ambil iktibar, kita belajar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan di atas apa-apa perkara yang berlaku di sekeliling kita, yang mana dengannya insya-Allah kita akan dapat rasa tenang dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.